الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberi kepada kita taufik untuk sama-sama kita sambung lagi daripada kitab Hasyiah Al-Allamah As-Sawi ala Jawharat Tauhid. Kita berhenti pada muka yang ke-213 ini pada perbincangan tentang Asma'ullah wa sifatuhu, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan perbincangan tentang nama-nama Allah ini, sambungan pada minggu lepasnya bahawa apa yang datang daripada nas, sama ada Al-Quran ataupun hadis, maka kita wajib beriman dan kita i'tiqadkan dia sebagai nama Allah, walaupun zahirnya memberi waham makna yang tidak layak. As-sabur contohnya, yang amat sabar. Pada zahir ataupun pada pengertian sebagai hamba ni, sabar ini makna menahan sesuatu keperitan dan kesukaran. Tapi bila Allah membangsakan dia sebagai as-sabur, datang daripada syariat sendiri, wajib kita beriman. Cuma perlu ditakwilkan dengan makna yang layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Halim, yang maha belah kasih yang lembut, makna orang yang sangat berlembut, sangat beralus. Setengahnya mungkin memberi makna yang tidak layak, tapi apabila Allah menisbahkan dia dan menamakan dia sebagai Al-Halim, wajib kita i'tiqad dan beriman, tetapi dimaknakan dan ditakwilkan dengan makna yang layak. Okey. Kemudian datang perbincangan waqtalafu fi ma lam yarid bihi idnun. Para ulama, kita ambil situlah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Waqtalafu fi ma lam yarid bihi idnun. Ulama khilaf pada sifat atau nama yang tidak ada izin, tidak ada datang warid daripada syarak. Wa kana mausufan bima'nahu, dan Allah ni bersifat dengan makna pengertiannya. Pengertiannya sifat Tuhan, makna kesempurnaan. Walam yakun muhiman naqsa, dan nama tersebut tidak memberi sangkaan kekurangan pada Tuhan. Farrajihu 'inda ahli sunnati al-man'u. Pandangan yang rajih di sisi ahli sunnah, tetap tidak dibenarkan, larang untuk menisbahkan ia sebagai nama Tuhan. Sebab tu dia kata, matan kata waqtira an nasmahu tauqifiyyah, dan dipilih, yakni pandangan yang dipilih di sisi ahli sunnah bahawa nama Allah tauqifiyah, berhajat kepada, terhenti kepada nas daripada syariat sendiri. Wa ajazahu al-mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan boleh kita nak menamakan Tuhan dengan nama tersebut, kerana maknanya makna yang kesempurnaan, tidak ada makna kekurangan, dan Allah bersifat dengannya. Wal Qadhi Abu Bakr Al-Baqillani, begitulah juga Qadhi Abu Bakr Al-Baqillani juga disetujui dalam masalah ini. Wa fassala Al-Ghazali, Imam Ghazali mentafsir, memperincikan, faqal tajuzus sifah, harus sifat. Pada kita mensifatkan harus. Makna kita
meletakkan satu pada sebagai sifat bagi Tuhan. Apa dia sifat? Makna dari segi aspek mensifat ataupun sifat harus. Wahiya ma dalla ala ma'nan zaidin ala dhat. Sifat itu, takrif sifat itu ialah apa yang menunjuk atas makna yang lebih daripada zat. Itu makna umum bagi sifat lah. Jadi pada masalah pensifatan Tuhan, boleh kita sifat. Boleh kita sifatkan. Dunal ismi, tidak dengan tidak isim. Makna pada menamakan Tuhan tak. Jadi nama ni penggunaannya biasa pada nidak lah. Kita nak seru, biasa kita suruh nama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tak? Contoh, apa nama ni? Kita kata, kita nak namakan Tuhan. Tuhan sebagai Al-Mutahhir. Ya Mutahhir, wahai yang membersihkan. Siapa ni? Tuhan membersihkan kan? Membersihkan dosa-dosa hamba-Nya. Sifat tu. Tak, tapi kita seru atas dasar dia nama Tuhan. Dengan nama ni tak, Ya Mutahhir contohnya. Tak ada nama tu. Jadi kalau pada masalah isim, masalah menamakan Tuhan, Ya Mutahhir dan semua tak boleh. Tapi pada masalah sifat, Ya Allah, Ya Mutahhiradz dzunub, yang menyucikan dosa. Tuhan yang menyucikan dosa. Ada contoh kata, Tuhan yang menyucikan dosa. Itu telah kita meletakkan dia atas dasar sifat. Atas dasar sifat. Sebab apa? Kita sandarkan dan kita guna dia dalam konteks dia bersifat dan dia ada qaid pada kalimah tersebut. Nampak? Maka dalam konteks sifat, Imam Ghazali kata boleh. Dalam konteks sifat kata boleh. Tapi dalam konteks apa nama ni, menyatakan dia sebagai nama Tuhan, itu tidak boleh. Tidak boleh. Al-Jami' ada nama Tuhan. Al-Jami', Ya Jami'an Nasi Liyaumil La Raiba Fih. Itu Al-Jami' nama Tuhan. Benda lagi kita kata, mana-manalah sifat-sifat yang pada maknanya sah bagi kesempurnaan kepada Allah, tetapi Allah tidak menisbahkan kepadanya. Ya Mukhtari', Al-Mukhtari'. Ya Al-Mukhtari', Al-Mukhtari' ada nama Tuhan. Al-Mubdi' ada. Mukhtari' ada tak? Kalau tak silap lah. Kalau anda silap tu Al-Mukhtari'. Ya Al-Mukhtari', ikhtara'a. Ya Al-Mubdi' ada. Mubdi'il akwan, Ya Mubdi'al akwan. Tuhan yang menjadikan sesuatu, Badi'as samawati wal ard. Maka nak menamakan Tuhan dengan nama, walaupun maknanya betul tapi tidak datang warid, jumhur mengatakan tutup pintu al-man'u, tak boleh langsung. Imam Ghazali dia tafsir, pada bab al-asma tak boleh, tapi pada bab sifat boleh. Okey. Wakhtara Ibnul Arabi, dan telah memilih oleh Ibnul Arabi, jawaza itlaqi kulli ismin yaqtadi ta'zima. Ni muka surat apa? 111. Ibnul Arabi mana ni? Kita tengok muka surat 111. Ibn Arabi Al-Qadi Al-Maliki ke Ibn Arabi At-Ta'i Al-Hatimi? At-Ta'i. At-Ta'i. Ada beza sebenarnya. Perbezaan tu datang daripada ulama yang terkemudian.
mereka membezakan Ibnu Arabi sahibul futuhat al-makkiyah dengan tidak ada alif lam, dan Ibnu Arabi Qadi al-Maliki, Abu Bakr Ibnu Arabi Qadi al-Maliki, dia dengan ada alif lam. Tetapi perbezaan ini datang kemudian. Dalam kitab-kitab yang terdahulu ataupun awal, dia sama je sebenarnya. Ibnul Arabi sama saja. Jadi sebab itu kena tengok sini. Kalau kita tengok sekali bintah macam Ibnu Arabi Qadhi, qarinah perbincangan itu, kerana perbincangan berkaitan nama dan sifat ini dibincangkan oleh Ibnu Arabi dalam Futuhat beliau. Dan beliau ada pandangan yang tersendiri dalam sebahagian masalah akidah. Dan Tuan Syekh kita pun banyak nukil daripada Ibnu Arabi Al-Hatimi At-Tai. Maka tengok daripada muka surat 111 itu, yang dimaksudkan Ibnu Arabi ni ialah Sahibul Futuhat Al-Makkiyah. Ada yang tak ada kata tak? Ada kitab lain kata lain ke? Tak ada. Jadi kata Ibnu Arabi, واختار ابن العربي جواز إطلاق كل اسم يقتضي التعظيم فإن أوهم نقصا فلا يجوز قطعا. Ibnu Arabi dia senada pada keharusan mengitlakkan setiap nama yang memberi yaqtadi, memberi reti keagungan, memberi faham keagungan pada Tuhan. Jadi pandangan dia sama macam Mu'tazilah lah. Ada beberapa pandangan Ibnu Arabi yang sama dengan Mu'tazilah. Fa'in awhama naqsan, maka jika memberi waham nama itu kekurangan, fala yajuzu qat'an, maka tidak harus secara qat'i, tak boleh langsung lah. Yang dibenarkan atau harus ni kalau makna tu makna yang keagungan dan layak. Jadi kita ambil pandangan muktamad dalam ahli sunnah jemaah, waqtira an nasmahu tauqifiyah kadza sifatu fahfazis sam'iyah. Jadi ambil itu asma'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tauqifiyah, wa amma asma'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatauqifiyatun bittifaq. Adapun nama-nama nabi maka itu tauqifiyah secara ittifaq. Nama nabi tauqifiyah secara ittifaq. Wala yajuzu tasmiyatuhu bima lam yarid. Tak harus kita namakan nabi dengan sesuatu yang tidak warid. Tak ada warid daripada Allah, daripada nabi sendiri tak ada warid, tak boleh kita namakan nabi. Walau kana mutadamminan ta'zima, walaupun mengandungi kemuliaan dan keagungan. Sebab apa? Sebab nabi ni hamba. Wa maqamul abdi ad-diyaq. Maqam hamba ni sepit. Kerana manusia ni kita tak boleh nak ta'zimkan ikut suka. Walaupun nabi layak dengan kemuliaan dia, tapi dia hamba. Maka hamba, selagi mana hamba al-abdu abd. Hamba tetap hamba. Walau taraqa, walaupun dia kedudukan yang tinggi. Maka kerana itu syarak buat sekatan dan buat halangan supaya apa? Supaya tidak mensifatkan hamba dengan bukan sifat hamba, bimbang jadi bawa kepada menyifatkan sifat ketuhanan pula. Jadi layak lah. Sebab itu pada masalah nabi syarak larang. Ada pun berkaitan dengan Tuhan, maqamul ilah awsa', kedudukan Allah Ta'ala luah, keagungannya luah, sifat dia mutlak. Maka kerana itu ada khilaf. Ada pun pada masalah nama nabi tak ada khilaf. Okay. Samalah kalau kita kira beradabnya seseorang di Raudhah Asy-Syarif, Raudhatus Syarifah, dan juga di hadratin Nabi
dengan Kaabah. Dekat Mekah Kaabah, kita berdoa, tak ada masalah berdoa angkat suara. Doa dengan angkat suara bersungguh-sungguh. Yu'alliku yata'allaku bi astaril Kaabah. Pegang dengan apa? Dengan kelambu Kaabah. Berdoa antara multazam, antara Hajar Aswad dan pintu. Sungguh-sungguh doa, minta sungguh-sungguh, angkat suara, tinggi suara, tak ada masalah kat Mekah. Sebab apa? Sebab di situ kita mengqasadkan dan menziarahi Baitillah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan maqam Tuhan ni luah. Hamba mari dengan segala dosa, dengan segala kesungguhannya, tak ada masalah. Allah tak terkesan dengan tu. Tapi di Raudah, di maqam Nabi SAW, Nabi manusia. Sebab itu kehormatan ketika Nabi hidup dan sama seperti kehormatan Rasulullah wafat, sama seperti kehormatannya ketika Rasulullah hidup. Sebagaimana dilarang mengangkat suara masa Rasulullah hidup kerana ganggu Nabi, maka ketika Rasulullah wafat pun tak boleh juga, kerana dia hamba, dia manusia, terganggu dengan apa yang terganggu orang biasa. Nampak? Sebab itu daripada adab tidak mengangkat suara di Raudah dan juga ketika menziarahi Nabi. Tak angkat suara, orang beradab. Orang tak angkat suara tinggi-tinggi. Dan orang tak lah cium tu semua, sebab itu dianggap benda yang kita kata kurang adab dengan orang yang diziarahi, iaitu baginda Nabi SAW. Okey. Maka di sini tauqifiyah secara ittifaq. Wal farqu ani anna an-nabiyya basharun yatatarraqu lahu naqsu. Tengok, tak awak nak sebut tu satu aspek. Ni Tuan Syekh sebut kerana baginda Nabi manusia dan mendatangi baginya kekurangan. Manusia ni, kekurangan tu benda yang tidak lekang daripada manusia. Bi khilafihi subhanahu wa ta'ala, berlainan dengan Allah. Wali alla yutruhu, dan supaya tidak dipuja Nabi, kama atratin nasara Isa, sebagaimana memuji oleh Nasara akan Isa alaihi salam, supaya itu dan supaya tidak ada orang melanggar had kenabian sebagai hamba dan Rasulullah. Maka syarak kata tak boleh kita nak meletakkan nama dengan sesewenang-wenangnya kecuali datang daripada syarak tauqifiyah nama Nabi. Kerana apa? Kerana pertama manusia, dia ni ada kedudukan sebagai hamba Allah. Jadi bimbang kalau dipuji lebih-lebih, maka itu telah silap dan salah. Sebagaimana orang Nasara memuji dan meletakkan Isa sebagai anak Tuhan. Kalau ikutnya, sebahagian mereka lah, sebahagian daripada orang-orang Nasara, terutama yang dulu-dulu, kata Isa ni kami bukan anggap dia anak yang lahir daripada Tuhan, tapi kerana dekatnya dia dengan Tuhan, maka dipanggil dia anak kerana hampirnya dia dengan Tuhan. Ada yang kata anak Tuhan tu tidak nafi lah. Cumanya ada yang kata dia ni panggil je anak. Panggil anak saja, bukan kerana dia tu lahir daripada Tuhan. Tapi boleh ke tak? Tak boleh. Haram dan jadi kufur dan melanggar Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi dengan anak, walaupun tidak dikosadkan sebagai anak, yang makna ba'dun minallah. Mazhab Kristian ni Trinity lah, makna ada konsep Isa ini roh sebahagian daripada Allah, roh Allah. Makna dia sebahagian daripada uqnun al-thalathah, unsur yang tiga yang menjadi konsep ketuhanan tu. Tapi bagi mereka yang menganggap bahawa Isa itu dipanggil anak kerana kemuliaan sahaja, maka di sini makna apa? Dia telah menamakan dan menisbahkan, mensifatkan Isa sebagai anak secara sifat. Walaupun dia tidak i'tikad dengan i'tikad Nasara, tetap salah.
memanggil anak tu tetap salah. Nampak memanggil anak tetap salah kerana bukan sifat bagi Isa dan Tuhan larang. Qala al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu, kata Imam Busiri apa dia? Da' madda'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi famablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Da' madda'athun nasara, tinggalkan apa yang menyeru akannya oleh Nasara, mendakwakannya oleh Nasara fi nabiyihim, pada nabi-nabi mereka. Nasara gelar nabi mereka dengan gelaran anak Tuhan. Ruhullah, kita Al-Quran kata kalimatun min wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min. Kita boleh panggil Isa Ruhullah sebab apa? Sebab Allah sendiri menisbahkan dan menamakan Isa wa ruhun min. Kita boleh panggil Isa kalimatuhu, kalimah. Jadi Isa ni kalimatullah. Sebab apa? Sebab Tuhan kata. Isa Ruhullah sebab Tuhan kata. Kalau ikut, dan macam mana kena takwil lah. Kalau ikut kalimatullah, kalimah ni pada sifat kalam. Kalam qadim. Jadi Isa qadim. Jadi kena takwil lah. Kena takwil dengan makna kalimatuhu, yakni kalimatullah yang Tuhan letakkan kepada Sayyidatina Maryam, kun fayakun, maka jadilah Nabi Isa itu berlaku lahir tanpa ada bapa. Tuhan nak lahir dia, nak jadikan dia sebagai Nabi tanpa ayah, maka Tuhan nak, maka jadi. Kalimatuhu alqaha ila Maryam. Maka tinggalkanlah apa yang mendakwakannya oleh Nasara pada nabi mereka, iaitu pada Isa. Wahkum bima syi'ta madhan, kamu buatlah, hukumkanlah apa yang kamu nak, madhan sebagai pujian, fihi wahtakimi, dan hendaklah kamu elokkan pujian kamu tu. Pada mana? Pada Nabi, kamu pujilah apa yang kamu nak. Pada Rasulullah, jangan buat sebagaimana Nasara buat kepada Isa. Kemudian kamu buatlah, pujilah puji-pujian yang selain daripada yang dilarang itu, dan elokkan pujian kamu. Fama balagul ilmi fihi annahu basharun, maka kemuncak ilmu pada diri Rasulullah bahawa baginda itu basyarun, seorang manusia. Jadi Nabi ini, apa yang kita dapat daripada Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi, bahawa Nabi ini basyarun, wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, dan bahawa baginda lah sebaik-baik makhluk Allah kesemuanya. Okay. Waqtira'an nasmahu tawqifiyah kaza sifatu fahfadhi sam'iyah wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tamziha. Tanbih, sebelum kita masuk pada bab lain, tanbihun. Qala ibnul Faris, Ibnu Faris Ahmad Ibnu Faris Al-Qazwini. Ini daripada Imam Lughah. Okay. Daripada Imam Lughah, Ibnu Faris kata apa? Asma'uhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-waridatu alfani wa ishrun. Nama Nabi yang warid ialah 2020. Alfani wa ishrun. Betul tak? 2020. Tahun 2020. 2020. 2020. Jadi bila dicari, ambil macam mana 2020? Banyak pada nama Allah Ta'ala 99. Maknanya dia ambil sifat-sifat yang datang warid dalam hadis ke, dalam Quran ke, dijadikan nama berdasarkan sifat. Okey. Wa nuqila an syarhil minhaj li Syekh Abil Hasan
Dan dinukilkan daripada Syarah Minhaj bagi Syekh Abil Hasan annaha 4,000, bahawa nama Nabi ini 4,000. Banyaklah tu. Ada nasyid kan yang buat nama Nabi kan? Ya. Ustaz Abdullah Amin. Abdullah Al-Amin buat nasyid. Itu sebahagian lah daripada nama-nama yang warid tentang Rasulullah SAW. Ada letak Syarah Minhaj ni siapa ni? Ada situ. Tak ada kan? Minhaj ni sebab Imam Dardi ni Maliki Maliki. Sama ada mungkin kitab Minhaj yang lain lah tu. Wallahu alam. Daripada Syekh Abi Hasan annaha 4,000. Qauluhu kadha sifatu, begitulah sifat. Ai sifatuhu ta'ala, demikianlah sifat Tuhan. Fala yajuzu itlaqu sifatin alaihi ta'ala lam tarid, tidak boleh kita menitlaqkan, menyebut sifat, sandarkan sifat kepada Tuhan. Lam tarid, sifat mana? Sifat lam yang tidak datang daripada syariat yang mengatakan dia sifat. Walidhan qala al-ulama, dari kerana itu berkata para ulama, innal asma' as-siryaniyata, nama-nama siryaniyah, la yajuzu du'a'u biha, tak boleh kita doa dengannya, illa idza urifa ma'nahu, kecuali diketahui maknanya, au akhadhaha an arifin, atau dia ambil nama itu daripada orang yang arif, orang arif billah yang tahu, boleh. Ni nama-nama biasanya dipanggil asma al-barhutiyah. Mesti dengar. Dalam Nazam Jaljalutiyah dan Barhutiyah, benda gini tak usah main lah tu. Tu kalau salah kena tu, mari benda lain. Mari makhluk-makhluk kita tak tahu, sebab dia nama-nama daripada bahasa Syriani. Jadi ada orang ajar mesti. Biasa dengar? Tak biasa dengar? Baik. Boleh cari lah. Cari-cari kan. Kat ramai larang. Saya berlepas diri lah. Kalau ada orang tu jangan. Jadi benda ini benda-benda yang dia panggil ilmu-ilmu asma' dan ilmu-ilmu ini ulama' larang. Kerana apa? Kerana tidak diketahui makna sebenar. Kita ingat nama Tuhan, rupanya panggil nama jin. Ini asma' al-barhutiyah yang biasa ada dalam Syiah yang biasa. Syiah dia ada, dan setengah-setengah yang ada beramal sihir-sihir pun ada yang sebahagiannya guna. Okey. Jadi nama-nama Syamlakha lah, nama-nama yang bukan daripada kita, yang dia kata nama Tuhan, jadi tidak diketahui makna, kerana kita tak tahu pengertiannya dalam bahasa kita, kerana dia daripada bahasa-bahasa Syriani. Maka kena tinggalkan. Dia kata tidak, la yajuzu ad-du'a biha, kecuali diketahui maknanya ataupun diambil daripada orang arif. Qauluhu fahfazis sam'iyyah, maka hendaklah kamu hafal, ingat sam'iyyah. Ai ma warada 'anis syar'i, apa yang datang daripada syariat. Wamtani' an itlaqi ma lam yarid, dan hendaklah kamu tahan, kamu terhalang dan tahan daripada menisbahkan apa yang tidak warid. Tak boleh kita nisbahkan nama-nama yang tidak warid. Al-aqwal fi nususil muhimmah litashbih. Ini masuk tajuk penting. Tajuk ayat-ayat yang mutasyabihat ataupun al-ayat al-muhimmah litashbih. Ayat-ayat yang memberi waham penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Qala an-nazim wa kullu nassin awhama tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Dan setiap nas yang memberi waham penyerupaan, awilhu, kamu takwilkannya, au fawidhu, atau serahkan makna,
warum tanziha, dan qasadkan, rum ay uqsud, qasadkan tanziha untuk menyucikan Tuhan. Qauluhu nahwa kullu nasin ila akhirih. Hamdulillah. Ay kullu nasin ay lafzin nasin. Nasin itu dia asalnya isim fa'il. Nasin, sifat kepada mausuf mahzuf. Kullu lafzin nasin, setiap lafaz yang menaskan. Warada fi kitabin aw sunnatin, yang datang dalam Al-Quran ataupun sunnah. Okey, jadi kullu nasin tu takdirnya macam itulah. Selesai. Wa hasilu ma fi hadzal maqam khulasah wal hasil. Wa hasilu wal hasil khulasah ma fi hadzal maqam, apa yang ada dalam perbincangan ini, maqam ini, annahu, bahawa sesungguhnya, lamma qaddama annahu subhanahu wa ta'ala wajabat lahul mukhalafatu lil hawadithi, bila mana telah terdahulu bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala wajib baginya mukhalafah, menyalahi bagi segala yang baharu, aqlan, pada akal, wa sam'an, dan pada nakli, sam'an secara nas sam'i, wa warada fil qur'ani, dan datang fil Quran, dalam Quran, wa sunnati sahihah awil hasanah, dan hadis yang sahih atau hadis yang sah, ma yuhimu ithbatal jihati wal jismiyah, nas-nas yang memberi waham pengisbatan jihah dan juga jismiyah, keadaan berjisim. Wa kana madhhabu ahlil haq, dan adalah mazhab ahlil haqqi minas salaf wal khalaf, mazhab ahlil haq daripada salaf dan khalaf, ta'wil al-zahir, mentakwilkan lafaz yang zahir itu, liwujubi tanzihihi ta'ala anhu, kerana wajib menyucikan Tuhan daripadanya, daripada zahir makna tadi. Takwil zahir, takwil di sini dimaksudkan takwil ijmali. Sebab sepakat ni salaf dan khalaf dengan maksud takwil ijmali, dengan makna sarful lafzi an ma'nahu zahir, memalingkan lafaz daripada makna zahir. Liwujubi tanzihihi ta'ala anhu, kerana wajib menyucikan Tuhan daripadanya. Asyara, baru jawab dia. Asyara, awak mana? Lamma qaddama annahu subhanahu wa ta'ala wajabat lahu mukhalafatu lil hawadithi naqlan wa sam'an, wa warada fil qur'ani wa sunnati sahihati awil hasanati ma yumu ithbatal jihati wal ismah, wa kana madhu ahli haqqi min as-salih qala ta'wil adh-dhahiri wujubi tadhiri asyara. Maka mengisyaratkan, asyara ila dhalika, mengisyaratkan musannif kepada demikian itu, muqaddiman, dengan mendahulukan, hal keadaan musannif mendahulukan tariqal khalafi, akan jalan khalaf, li arjahiyatihi, kerana kerajihan jalan salah, jalan khalaf. Jadi musannif mendahulukan pandangan khalaf dulu, kerana pandangan khalaf ni lebih arjah, lebih rajih, lebih berat, lebih kuat. Liqauli ahli al-fanni, kerana perkataan ahli al-fanni, fanni al-kalam lah, kerana perkataan ulama-ulama akidah ahli al-kalam, tariqatul khalafi a'lamu wa ahkam, jalan khalaf ini lebih a'lam, lebih a'lam, lebih mengetahui, maksudnya lebih menjelaskan bagi ilmu, wa ahkam, lebih teliti, lebih detail. Ni pun perkataan ni pun kalau kita viralkan di media sosial ni, akan adalah komentar-komentar, as-salafu aslam wa a'lam wa ahkam. Jadi iktibar yang berbeza lah. Jadi ni kita nukilkan benda, bukan kita masalah kita nak menegakkan kefahaman kita, ikut kita lah, kita nak pakai awak mana pun. Tapi maknanya di sisi ahli kalam, ulama akidah, masyhurlah bahawa tariqul khalaf ini a'lam. Bukan maknanya orang khalaf lebih berilmu daripada salaf. Itu tariqah, jalanan. Bukan maknanya khalaf itu lebih berilmu daripada salaf. Khalaf tak mengaku mereka lebih berilmu daripada salaf.
Mereka semua mengiktibarkan salaf ni memang ilmu mereka lebih, salaf ni lebih tinggi pada khalaf. Kalau tidak, takkanlah imam-imam mutaakhirin khalaf ikut mazhab-mazhab salaf. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Ahmad, salaf mereka tu kan. Padahal mereka tu dari segi ilmu tinggi, ketinggiannya mungkin sampai pada tahap mujtahid. Tapi mereka sendiri menisbahkan as-salaf tu a'lam dari segi banyak ilmu mereka tu, lebih tinggi ilmu mereka. Tapi dari segi tariqah, jalan ataupun cara penerangan huraian, maka tariqatul khalaf a'lam, lebih tahun, maknanya lebih menjelaskan ilmu, kerana dia berdetail, wa ahkam, dan lebih teliti dan lebih detail. Kenapa? Lima fiha fi tariqatil khalaf, kerana ada pada tariqah jalan khalaf ini min mazidil idah, daripada tambahan penerangan. Mereka tidak sekadar beriman dan serah saja, bahkan mereka mencari munasabah pada bahasa dengan makna yang sesuai. Warraddi 'alal khusum, dan pada tariq salah ni mengandungi juga raddi 'alal khusum, untuk menolak lawan-lawan, akidah-akidah pihak lawan. Wa tariqatus salafi aslam. Dia kalau ikutnya, dia punya kalamnya gitulah. Tariqatul khalaf a'lam wa ahkam, wa tariqatus salaf aslam. Wa tariqatus salaf, dan jalan salaf, wa minhum al-a'immatul arba'ah. Antara mereka ialah, antara salaf itulah imam-imam mazhab empat ini. Aslam, lebih selamat, jalan selamat. Kenapa selamat? Lissalamati, kerana selamatnya min ta'yini ma'nan, daripada menentukan makna yakunu ghaira muradillahu ta'ala, yang makna itu ghaira muradin, tidaklah dia menjadi kehendak bagi Tuhan. Bimbang, takut kita takyinkan makna, kita tentukan makna yang makna itu bukan kehendak Tuhan. Yakunu ghaira muradin, makna yang kita takyin itu takut bukan murad bagi Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Jadi kita telah menisbahkan sesuatu yang bukan maksudnya. Jadi selamatnya kita jangan nisbahlah, kita serah kepada Tuhan. Jangan takyin, bukan nisbah, jangan takyin makna. Sifat kena nisbah bagi Tuhan. Jangan tidak menakyinkan makna, tidak menentukan makna. Itu jalanan salaf. Wal khilafu, dan khilaf itu innama huwa fil awlawiyah, hanya saja berlaku pada keutamaan. Aulanya mana? Kita nak pilih tentukan makna, takyin makna ke, ataupun tafwid makna, mana lebih aula? Dari segi betul, wa illa fartikabu kullin kafin. Kalau tidak, makna kalau tidak kita katakan khilaf tu pada aulawiyah, maka irtikabu kullin, melaksana, buat mana-mana pun kafin, memadai. Kita pegang khalaf pun betul akidah kita, kita pegang salaf pun betul akidah kita. Ini kena tahrir dan kena tahqiqkan makna salaf di sini. Salaf, adakah salaf dalam perbincangan ayat mutasyabihat ni dengan sama dengan salah yang didakwa sekarang ni oleh orang-orang sekarang ni? Itulah kita kena tahqiq di situlah. Kena buat huraian jelas-jelas di situ, sama ke tak sama. Faqauluhu awhamat tashbihah, yang memberi wahamkan tashbih, memberi sangkaan penyerupaan dengan makhluk. Ai bi'tibari zahiri dalalatihi, dengan diiktibar, diambil kira zahir dalalahnya. Dalalah lafaz ataupun kullu nasib, dalalah lafaz bagi nas lah. Dengan melihat pada lafaz nas itu memberi waham kepada penyerupaan. Ai au qa'a fil wahmi au qa'a fi wahmi ma'nan ghaira laikin.
dia meletakkan, menjatuhkan, makna meletakkan dalam waham fikiran kita maknan ghaira laikin, akan makna yang tidak layak. Itu makna awhama. Dia memberi waham, makna dia meletakkan dalam pemikiran orang yang dengar itu akan makna yang tidak layak. Tangan ni, tangan guana, tangan macam tangan hok besar mana, hebat guana, saya guana. Contohlah, ke makna tangan yang berbeza. Jadi itu dipanggil sebagai nas-nas yang memberi waham tashbih. Maka Tuan Syekh akan sebutkan beberapa perkara yang nas-nas yang berkaitan dengan perbincangan ni yang zahirnya memberi makna tashbih. Famimma yuhimu antara nas yang memberi waham ialah al-yuhimu al-jihata. Asal memberi wahamkan jihah. Ialah qauluhu. Qauluhu jadi apa tu? Fa'il apa? Jadi fa'il. Bukan jadi khabar muqaddam. Mutada muakhar. Mimma yuhimul jihata qauluhu. Qauluhu jadi mutada muakhar lah. Mimma raja tu jadi khabar muqaddam. Fa mimma yuhimul jihata qauluhu ta'ala. Ialah firman Allah Ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut akan Tuhan mereka dari pihak atas mereka. Jihad tu dari atas mereka. Wal jismiyah, wa mimma yuhimul jismiyata qauluhu ta'ala. Yang memberi waham berjisim pula ya firman Allah Ta'ala, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Hal yanzuruna, ni hari kiamat nanti, pada mahsyar. Tidakkah mereka melihat bahawa akan datang kepada mereka Allah fi dhulalin minal ghamam, pada bayang daripada awan, wal malaikah, berserta malaikat. Ini fi dhulalin minal ghamam. Ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam. Wa jaa'a rabbuka, dan datangnya Tuhan kamu, wal malakut saffan saffa. Tuhan kamu dan malaikat datang. Tuhan kamu serta malaikat datang bersaf-saf. Malaikat datang bersaf-saf. Lagi pula hadithus sahihain, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Turun Tuhan kita pada setiap malam ke langit dunia. Perasan ini semua lawazim jismiyah belaka tu. Lawazim jismiyah yang memberi makna bertempat. Sebab tu wa ana tulis dalam grup tu kan. Jismiyah mujassimah ni dah mengatakan bertempat ni mujassimah dah sebenarnya. Mujassimah dah. Sebab makna bertempat ini lazim bagi jisim. Lagi bagi jisim. Cuma soreh tak soreh je tu. Kalau tengok semua ini datang, Tuan Syekh kita buat datang. Adakah kata Tuhan ini ada jisim? Bukan. Dalam ayat-ayat itu cuma lazim daripada datang itu berjisim. Lazim daripada turun itu berjisim. Makna apa? Ada nisbah tepat. Datang daripada fi dhulalin. Ja'a rabbuka yanzilu. Ini nisbah kepada makaniyah, ini merujuk kepada makna jismiyah. Wasurata, dan juga memberi waham surah, rupa. Maha akhrajahu Ahmad wa Syaikhan anna rajulan daraba 'abdahu, seorang lelaki memukul hamba dia. Dia tuang kepada hamba. Hamba buat silap, dia pun pukul.
Pukul muka. Fanahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pukul hamba dia rasa bersalah. Dia datang kepada Nabi nak minta macam mana aku nak kafarah balik dosa aku buat silap kepada hamba aku pukul dia ni. Benda yang tak patut aku pukul dia. Pukul pula di muka. Waqala, kata Nabi, innallaha khalaqa adama ala suratihi. Sesungguhnya Allah cipta Nabi Adam atas rupanya. Itu isu pada masalah dhamir lah. Jadi ahli sunnah kita rupanya rupa Adam lah. Jadi jangan pukul muka, kerana muka dia tu Tuhan cipta dia atas rupa Adam. Jadi kamu jika nak pukul, fajtanibul wajha, jauhi daripada pukul muka. Jangan pukul muka, kerana muka ni Tuhan buat Adam comel dengan muka dia. Jadi janganlah kamu pukul pada muka. Wal jarihata, beranggota. Jarihah makna anggota. Wa yabqa wajhu rabbika, kekal wajah Tuhan kamu. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Tuhan di atas tangan-tangan mereka. Wal qalbu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Hati itu, yakni hati manusia itu di antara dua jari daripada jari-jari Ar-Rahman, yang dia bolak-balikkan sebagaimana kehendaknya. Itu jari pula. Qauluhu awilhu, jadi makna-makna tadi tu contohlah tu. Awilhu, hendaklah kamu takwilkannya. Ai wujuban, wajib takwil. Bi an tahmilahu, kamu tanggungannya. Kamu tanggungannya ala khilafi zahirihi. Antahmilahu, kamu tanggungan maknanya ala khilafi zahirihi, atas lain daripada makna zahir. Atas selain makna zahirnya. Kalau daripada sampai sini, tahmilahu ala khilafi zahirihi tu, itu makna takwil ijmali lah. Takwil ijmali makna kita kena tanggung lain daripada makna zahir, ataupun sarful lafzi. Itu sarful lafzi lah, memalingkan lafaz daripada makna zahir. Itu sepakat khalas dan salah. Cumanya takwil ini bisarfihi ila ma'nan bi'ainihi, dengan kita palingkannya kepada makna secara tertentu. Laikin, makna yang layak. Bi'ainihi laikin, yang layak. Makna laikin, makna yang layak secara tertentu. Itu takwil. Okey. Fatu'awil, maka kamu takwilkan al-fawqiyata, makna lafaz fawqiyah itu. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Takwilkan fawqiyah itu bitta'ali, dengan ketinggian, fil azamah, pada keagungan, dunal makan, bukan dengan makna tempat. Jadi yang kata Tuhan tu tempatnya di atas, maka orang yang naik ke bulan lebih dekat dengan Tuhan daripada orang duduk bumi. Tak betul lah tu. Orang naik lebih lagi. Kata lagi Elon Musk boleh buat lagi jauh lagi kan. Elon Musk boleh buat roket lagi jauh lagi. Orang yang naik roket tu lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita kata fauqiyah tu fauqiyah makaniyah. Jadi benda ni melazimkan berjisim bagi Tuhan. Itu makna yang tak layak, mustahil bagi Tuhan. Wal ityana, dan takwilkan ityan. Yauma ya'ti apa ni? Fi dhulalin minal ghamam tu. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam. Takwilkan ityan bi ityani rasuli azabihi, dengan datangnya rasul, utusan azab Tuhan, fil ghamam, dalam bentuk awan. Azab Tuhan mari dah ni. Li'annahu mazinnatu nuzulir rahmah, kerana ghamam ini, awan ini mazinnah,
tepat sangkaan turunnya rahmat. Bila awal mari biasa turun rahmat, tapi dok Tuhan marikan dalam awal ni untuk tolong azab. Wahwa biasanya awal ni tempat mazinah turun rahmat. Wahya nuzulul matar, iaitu turun hujan. Fa idza jaa minhu al'adzabu, bila datang daripada langit azab, kana ashadda, maka itu lebihlah lagi bersangatan, lebihlah lagi azab. Orang duk ingat dapat rahmat, rupanya Tuhan mari azab. Jadi sangat terkejut, sangat hebat. Lianna syarra idza jaa min haitsu la yuhtasabu kana as'aba, kerana kejahatan atau keburukan itu kalau datang dari segi tidak disangka-sangka, maka dia itu lagi payah. Kalau orang jahat buat jahat, kita tak pelik, kita boleh tanggung. Tapi orang hok bagi kita baik, buat jahat kita. Orang bagi kita rapat, dok saka-saka, hok tu sangatlah menggurih hati. Kalau orang hok jahat dah, hok tak ada apa kita buat jahat kita boleh tak tanggung tak? Biasalah. Tapi orang baik yang tak saka-saka boleh buat jahat, itu kadang tu sangat berat untuk terima. Wal maji'ah, ta'wilkan maji', wa ja'a rabbuka bi ityani rasuli rahmatihi, dengan datang utusan rahmat Tuhan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wan nuzula, ta'wilkan nuzul, turun itu bi nuzuli rahmatihi, yanzilu rabbuna kan, nuzuli rahmatihi, turun rahmat. Au huwa malakun yunadi, ataupun nuzul itu ialah malakun, malaikat, yunadi, yang menyeru. Ainal mustaghfirin, mana orang yang nak minta ampun. Kama warada fi ba'di turuqil hadis, sebagaimana datang pada sebahagian jalan hadis. Ni datang pada sebahagian jalan hadis. Mana bawah tu, innallaha azza wa jalla yumhilu hatta yamdiya syatrul lailil awal. Allah Taala tangguhkan dulu sehingga sampai separuh awal. Summa ya'muru munadiyan yunadi, kemudian Allah Taala menyuruh seorang malaikat menyeru, hal min da'in yustajabulah, ada dak orang nak berdoa, nak diampunkan padanya. Hal min mustaghfirin yughfarulah, ada orang nak minta keampunan tak, nak diampun kepadanya. Ada nak berdoa, nak diistijabahkan, nak diperkenankan. Ada nak minta ampun tak, nak diampunkan. Wa hal min sa'ilin yu'ta, adakah nak meminta, nanti akan diberi. Jadi ini hadis mentakwilkan hadis lah. Kalau ikut ni cara salah ni, atau cara ulama-ulama, iaitu mentafsirkan lafaz hadis dengan hadis yang lain. Jadi munasabah lah. Nuzul itu nuzul malakun yunadi, malaikat yang menyuruh. Kama warada fi ba'di turuqi al-hadis. Was-surah. Okay. Was-surah. Jadi was-suratu ad-dhamiru fiha yarji'u ila al-akh al-musarrah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Di situlah. Ada soalan? Sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Subhanallahi rabbil izzati wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum.